A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi bersama dengan Quran daripada setiap muka surat, insya-Allah. Dan kita pada hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 439, insya-Allah. 439. Dan kita akan membaca pada pagi ini pada surah Al-Fatih, surah Fatir ayat 39 sehingga ayat 44, insya-Allah. Yang pertamanya saya minta maaf kerana agak kelewatan pada pagi ini kerana sedikit masalah teknikal. Dan kita pada hari ini daripada Bandar Seri Begawan, insya-Allah, daripada Brunei Darussalam. Dan sambil-sambil saya akan promosilah, ini adalah masjid yang saya rasa among the best lah yang ada di Asia Tenggara, ataupun mungkin di dunia kita boleh katakan, insya-Allah, daripada Brunei Darussalam, Masjid Umar Ali Saifuddin, insya-Allah. Kita pagi ni insya-Allah kita akan baca daripada surah ni, daripada muka surat ni, daripada muka surat Al-Quran ni, iaitu muka surat sebagaimana disebut ni 439. Alhamdulillah. Yang pertamanya insya-Allah saya akan bacakan sedikit daripada ayat permulaan daripada muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'alaihi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita dah dapat baca, kita dah dapat dengar sedikit kan apa yang telah saya baca tadi. Minta maaf ya, kenaikkan sikit. Jadi daripada apa yang telah kita baca tadi, kita dapat memahami beberapa perkara, insya-Allah. Insya-Allah, minta maaf ya, ada masalah teknikal sikit. Okey. Jadi daripada apa yang saya telah bacakan tadi, apa ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menceritakan pada muka surat ini, dalam surah dalam surah Fatir ini, kepada kita tentang satu benda. Yang pertamanya ialah apa, iaitu siapakah kita ini, dan kemudian tu kita ni apakah tanggungjawab kita di atas dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dalam muka surat ini, iaitu apa, dialah yang telah menjadikan kamu sebagai khalaif. Khalaif ni ialah khalifah, jamak kepada khalifah. Jadi ulama-ulama telah berbeza pendapat lah kan, siapakah yang dimaksudkan dengan khalifah ni, dan apa yang dimaksudkan dengan khalifah ni. Ada dua pendapat besar ulama. Yang pertama sekali ialah ulama yang mengatakan bahawa khalifah di sini artinya ialah kita ni sebagai manusia, iaitu orang yang mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab untuk apa? Iaitu tanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Itu nombor satu. Kemudian yang keduanya, ada pendapat yang kedua, maksud khalaif di sini ialah artinya itu yang datang selepas, kemudian selepasnya, iaitu kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni datang selepas daripada umat yang terdahulu. Jadi artinya sebelum daripada kita ni, kita dah ada umat-umat yang terdahululah, umat ini dan bangsa-bangsa ni dan seterusnya. Jadi kita ni datang selepas daripada mereka ni. Jadi semua tu adalah merupakan dipanggil sebagai khalifah, iaitu datang daripada perkataan khalafa. Khalafa tu artinya yang belakang. Jadi khalifah ialah yang datang selepasnya. Jadi apa-apa pun makna yang diberikan oleh ulama di sini, ia memberi erti bahawa sebenarnya kita ini adalah bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Apa diamanah Allah Taala kepada kita ni di atas dunia ini ialah apa yang telah ditugaskan kepada Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala telah tugaskan Rasul ini dengan menyampaikan mesej, menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia, bukan hanya satu golongan sahaja. Kita bercakap tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang umat-umat terdahulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul itu diutuskan hanya untuk satu kaum sahaja.
biasanya. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk semua manusia dan juga semua orang-orang daripada zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lampau sehinggalah kepada akhir zaman. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW telah wafat, telah tak ada lagi, tetapi perkara ini mesti dilaksanakan oleh umat baginda. Jadi itulah artinya khalifah. Jadi khalifah ini banyak artinya, tetapi arti yang besarnya ialah kita mesti menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia. Bukan hanya untuk kita mungkin difahami oleh setengah-setengah orang, dikatakan bahawa khalifah ni adalah mungkin memakmurkan, membuat ini, memakmurkan dunia dan sebagainya. Memakmurkan dunia itu adalah sebagai salah satu alat untuk menyampaikan Islam. Kita mestilah mengejar teknologi, pemodenan dan sebagainya, tetapi semuanya adalah berbeza dengan apa yang dibuat oleh orang kafir lah. Orang kafir mereka hanya for the sake of that things, tetapi kita ni bukan untuk tujuan tersebut, tapi kita adalah untuk digunakan perkara tersebut itu adalah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Kemudian itu adalah makna khalifah. Kemudian seterusnya Allah SWT kata faman kafara fa alaihi kufru wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Jadi Allah Taala sebutkan kat sini iaitu tentang apabila kita ni melakukan sesuatu benda, kita melakukan satu kesalahan, jangan kita rasa bahawa kesalahan yang yang dibuat itu kesalahan kita dan juga kekufuran manusia itu, jangan manusia rasa bahawa kekufuran itu adalah mereka rasa macam merugikan Allah ataupun sebagainya. Sebenarnya apa-apa yang kesalahan yang kita lakukan, even kalaulah kekufuran yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya adalah kembali kepada manusia itu sendiri. Balanya kembali kepada mereka, dosanya kembali kepada mereka, bukan terkena pada orang lain, bukan apatah lagi terkena kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka telah sifatkan yang tak betul tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sini cuma Allah Taala akan marah pada mereka. Itulah disebutkan wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Allah Ta'ala akan makin bertambah marah lagi kepada mereka, dan juga wala yazilul kafirina kufruhum illa khasara. Dua perkara kat sini. Yang pertama makta, yang kedua khasara. Kedua-dua ni nak menunjukkan kepada satu benda, iaitu bahawa Allah Ta'ala ni murka. Allah Ta'ala sangat tak suka terhadap apa yang mereka lakukan. Bukannya ianya terkena kepada Allah, bukannya mengurangkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ianya hanya akan memarahkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Allah Taala marah kepada mereka, dan akhirnya Allah Taala akan menyeksa mereka di hari akhirat nanti, kalau tak di dunia pun. Kemudian seterusnya ayat yang ke-40 kita tengok, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min bal in ya'iduz zalimuna ba'duhum ba'da illa ghurura. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini kan, ini ialah Allah Taala meminta mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengajar kita semualah kan, supaya mengatakan satu benda kepada orang-orang yang tidak mahu beriman ni, kepada orang-orang yang engkar ni, kepada orang yang tolak Islam ni kan, orang yang nak beriman kepada apa-apa yang mereka sembah saja kan. Tak kiralah apa yang mereka sembah ni, sama ada patung ke, sama ada diri mereka sendiri ke, sama ada, tak kiralah kan pemikiran mereka, perasaan mereka, ataupun mereka bangga dengan diri sendiri kan. Manusia sekarang menyembah pelbagai, dan ada tidak mengatakan Tuhan pun tak ada. Itu satu lagi bala lah. Jadi apa-apa pun kat sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beritahu kepada orang-orang ni, iaitu apa? Tiga perkara, iaitu apa? Yang pertama katakan, iaitu adakah makhluk-makhluk yang mereka sembah ini itu menciptakan apa-apa? Khalaqu maza khalaqu minal ardi. Itu nombor satu kan. Apa yang mereka ciptakan? Pokok, masjid ni, ataupun lampu ni, ataupun apa-apa, air ni yang di bawah ni, di bawah tepi saya ni ada air, dan juga apa ni, padang ni, ataupun dunia ni, langit ni, bumi ni, semua ni apa yang mereka cipta? Patung-patung tu sendiri adalah mereka yang ciptakan patung tu, bukanlah patung tu mencipta mereka, tapi mereka yang membuat patung tu. Mereka tahu benda ni kan, tapi kenapa manusia ni dia menyembah benda-benda ni? Apakah yang dibuat oleh benda-benda ni? Benda-benda ni nak buat ni, sedangkan mereka tu sendiri daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, yang pertama aruni, tunjukkan aku mana yang diciptakan oleh benda-benda. Yang kedua ialah am lahum syirkum fis samawati, ataupun mereka ni syirik dengan Allah, mereka ni share dengan Allah kan. Maknanya kan, pokok ni lah, contoh kan, pokok ni Allah ciptakan dan mereka pun ciptakan juga. Langit ni Allah ciptakan dan mereka ciptakan juga. Share lah, macam kongsi kan, syuraka. Jadi tak ada kan, Allah Ta'ala kata ada ke tak ada. Am lahum syirkun, adakah mereka ni share dengan Allah? Tu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala kata am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu, ataupun adakah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, turunkan kitab, mana-mana kitab lah sebelum daripada ni, yang nak memberitahu bahawa benda ni juga adalah ciptaan ni kan, Allah Ta'ala share ni dengan benda ni. Adakah dalam kitab sebut benda-benda tu? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam kitab menyuruhkan supaya sembahkan benda-benda ni dan sebagainya? Tak ada kan. Jadi tiga hujah tu kan Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi kita supaya beritahu kepada orang-orang kafir ni. Kemudian bal ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura. Orang kafir ni dia menasihatilah konon-kononnya kan orang-orang yang tak Islam ni kan, mereka ni mengajak antara satu sama lain kepada benda yang tak betul. Orang ni ajak kepada ni, orang ni ajak kepada ni kan, tak macam orang jual barang kan. Jadi orang jual barang ni ajak beli barang dia, tapi ni tak, dia mengajak-ngajak kepada kejahatan, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada kekufuran, macam-macam kan. Jadi kita tengok kan, orang yang menentang Islam kan, dia kata apa, Tuhan tak ada, Muhammad ni macam ni lah, macam-macam kan, dia buat gambaran kan, sebagaimana dia lukis dalam kartun dia dan sebagainya. Jadi semua benda-benda ni adalah merupakan ajakan di antara satu sama lain. Ajakan, seruan dan macam-macam lagi supaya kekufuran tu berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata semua benda ni, ajak sama-sama mereka ni kan, itulah sebenarnya gurur semua, penipuan semua. Mereka tak tambahkan sama-sama mereka ni kecuali menipu, menyesat dan sebagainya. Ayat yang ke-41 Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu Wa Taala sebut seterusnya ialah apa, tentang nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni berkuasa kan. Apa Allah Taala nak highlight kan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di sini apa? Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah Taala menahan bumi ini, iaitu kalau ikutnya kat sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan pada bumi ini ketetapan-ketetapannya yang tertentu, dan bumi ini, langit dan bumi ini semua mengikut ketetapan-ketetapan tersebut. Jadi kita tengoklah kan, bumi, matahari berjalan mengikut time dia kan. Matahari naik pada pagi ni dah naik kan, kemudian dia akan turun, kemudian begitulah bumi ni, dia akan berpusing, kemudian musim panas, kemudian musim sejuk, pokok ni dia akan tumbuhkan macam-macam semua benda, air tu mengalir daripada atas ke bawah, dia turun kan, kemudian dia naik lagi melalui awanan, serapan awan. Jadi begitulah seterusnya, kita tengokkan bahawa semua benda tu adalah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak stop, boleh tak? Sebab itulah disebutkan sini wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. In amsakahuma tu artinya ialah in situ ialah makna tidak maknanya. Jadi maknanya kalaulah dia ni Allah Subhanahu Wa Taala nak tetapkan takdirnya kan, adakah ada yang lain selain daripada Allah akan dapat menahannya daripada berlaku? Tidak ada kan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak buat benda tu, maka siapa yang boleh menahan? Tak ada yang boleh menahan. Allah Ta'ala nak hilangkan bumi ni, boleh kan, kalau Allah Ta'ala nak kan. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tahankan benda, maka dia tak akan, Allah Ta'ala tak izinkan, dia tak akan berlaku. In arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin kita baca, insya-Allah akan selepas daripada ni, selepas muka surat ni, insya-Allah kita akan mula baca insya-Allah surah Yasin kan, bermula daripada esok lah esok 16 hari bulan insya-Allah kan. Kemudian jadi seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Allah Subhanahu Wa Taala terus menceritakan satu benda lain, satu nak tunjukkan sifat orang-orang kafir ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini, iaitu apa? Iaitu mereka ini bersumpah. Bersumpah tu bukan bersumpah main-main tapi bersumpah dengan sungguh-sungguh bersumpah. Orang kafir ni kan, orang kafir Quraisy ni, mereka bersumpah apa? Mereka kata wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Jahda aymanihim tu artinya ialah jahda ni
dengan sampai penat lah kan, aimanihim, sumpah mereka tu, maknanya bersungguh-sungguh lah dia nak kata sini. Orang kafir ni kan, mereka ni akan bersumpah, sungguh-sungguh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan macam-macam lagi kan. Nak kata apa? Nak kata bahawa mereka ni bersumpah. Apa yang mereka sumpah sangat kan? Isi sumpah dia apa? Iaitu apa? Iaitu dia kata, kalaulah ada seorang yang datang memberi peringatan kepada kami, memberi peringatan kepada kita semua. Jadi kata-kata ini disebutkan oleh ahli tafsir di macam ni, dia kata, iaitu apabila orang-orang Yahudi dan juga Kristian sebelum daripada tu telah mengatakan kepada orang-orang Quraisy lah, dia katakan bahawa apa kan, mereka ni menyalahkan di antara satu sama lain. Orang Yahudi kata orang Kristian tak betul. Orang Kristian kata kan, la syai', ni la syai', dia kata tak ada apa. Orang Yahudi kata Kristian tak ada apa. Orang Kristian kata orang Yahudi tak ada apa. Ini disebutkan dalam Al-Quran, bukan saya pandai-pandai lah kan. Jadi apabila mereka mengatakan ini gini, jadi orang-orang, sedangkan mereka ni adalah daripada agama yang satu kan, iaitu daripada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Jadi selepas daripada mereka macam tu, apakah yang berlaku lah, iaitu orang-orang musyrik Mekah ni kata, alah, kata kan, apalah mereka ni kan, ni kata tak betul, ni kata tak betul, masing-masing menyalahkan rasul-rasul sendiri. Jadi mereka pun katalah kata-kata ni, iaitu kata-kata apa? Kalau kami, dia kata, orang Quraisy kata, kalau kami ada orang yang datang memberi peringatan kepada kami kan, datang rasul kepada kami akan ikut, kami akan dapat petunjuk lebih lagi daripada awak semua. Itu kata-kata orang-orang musyrik Mekah. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengokkan apa yang terjadi. Jadi sebab tu Allah Taala sebut kat sini kan, iaitu kan, falamma ja'ahum nazir, apabila datangnya orang yang memberi peringatan kepada mereka, mazadahum illa nufura. Apa yang berlaku? Mereka ni kan bukannya bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak ikut nazir tu, tapi mereka bahkan melarikan diri lagi, makin jauh. Bahkan mereka telah mengatakan macam-macam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-43, istikbaran. Kenapa mereka buat macam tu? Sebab istikbaran. Ini masalah kan, sifat kesombongan kan, merasa besar diri kan, merasa mereka ni lebih hebat kan. Kenapalah macam-macam lah sifat-sifat mereka ni yang menyebabkan mereka ni tidak mahu mengikut Muhammad. Jadi mereka istikbaran fil aql. Kemudian tak cukup dengan tu lagi, mereka apa lagi? Wa makras sayyi. Sifat mereka lagi ialah makras sayyi, dan mereka ni buat macam-macam planning. Buat macam-macam planning terhadap Nabi, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala katakan, iaitu apa kan, wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Siapa-siapa yang buat jahat, dia tak akan pergi ke mana, dia tak akan kena kepada orang yang dia nak buat jahat, tapi dia akan kena kepada orang tu balik, kepada orang yang nak melakukan kejahatan tu balik kan, yang buat plan. Jadi makru ni ialah planning kejahatan as-sayyi tu jahat lah kan jadi makruh tu ialah planning dan macam-macam lah segala-galanya tu kan. Memang betul lah kan, kalau kita tengok bahawa orang-orang yang menentang tu Nabi SAW pada masa tu, mereka ni memang buat makruh, dipanggil kan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi makruh tu ialah satu planning, satu strategi ke yang memanglah banyak kan orang-orang Quraisy ni buat strategi, buat planning nak menjauhkan manusia daripada Allah SWT, nak merosakkan reputasi Nabi SAW, image Nabi dan sebagainya. Jadi planning mereka itu Allah Ta'ala kata akan kembali kepada mereka sendiri. Kata setengah ahli tafsir seperti Kasyaf, dia sebutkan bahawa, dia kata yang wala yahiqul makrus sayyi itu iaitu kembali kepada mereka sendiri. Itu apa yang berlaku dalam peperangan Badar. Jadi Allah SWT hapuskan mereka dalam peperangan Badar. Jadi apa ni Allah SWT sebut ni, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Mereka ni nak apa? Nak tunggu sunnatal awwalin ke? Apa sunnah al-awwalin tu artinya ialah apa yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Adakah mereka nak tunggu perkara macam tu? Allah Ta'ala buat macam tu kepada mereka. Jadi memanglah Allah SWT, oleh kerana mereka ni yang zuru ni maknanya ialah menunggu, yang taziruna, menunggu Kemudian Allah SWT kata falan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah Ta'ala takkan ubah apa-apa yang telah dia tetapkan, dipanggil sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu Allah Taala tetapkan macam tu, maka dia akan berlakulah. Apa yang berlaku sebelum daripada ni, iaitu orang-orang yang menentang nabi-nabi terdahulu tu, mereka semua ni telah dihancurkan.
telah dibalakan dengan macam-macam benda kan. Jadi adakah mereka nak tunggu benda ni? Allah SWT takkan ubah, dia akan berlaku juga. Jadi begitulah sehingga hari kiamat kita panggil sunnatullah kan. Sunnatullah iaitu apa? Penentangan. Orang yang menentang Nabi, orang yang menentang orang yang nak bawa Islam, orang yang menentang apa-apa kebaikan ini, mereka tak lama kan Allah Ta'ala akan kenakan kepada mereka sebagaimana apa yang telah terkena kepada umat-umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Shu'aib, seperti Fir'aun dan sebagainya. Seterusnya ayat yang terakhir pada pagi ini, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Kamu tak berjalan ke? Berjalanlah. So datanglah ke sini kan. Kalau COVID dah tak ada nanti, insya-Allah boleh datang ke Masjid Umar Ali Saifuddin insya-Allah kan. Kita panggil Masjid SOAS di sini, Masjid SOAS Sultan Umar Ali Saifuddin SOAS. Jadi datang tengok kat sini, datang ke mana-mana juga, ke tempat-tempat lain kan, datang ke Mesir tengok piramid kan, tengok apa tujuan tengok kan. Tengok tu ialah Allah Ta'ala kata awalam yasiru fil ardi, kamu tak berjalan ke? Dan kemudian jalan tu untuk apa? Bukan nak selfie kan, bukan nak ambil gambar semata-mata kemudian masuk dalam IG, kemudian masuk dalam Facebook, bukan. Itu adalah sampingan sepatutnya. Yang utama ialah apa? Iaitu fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Tengok apa yang telah Allah Ta'ala lakukan kepada umat-umat terdahulu, orang yang menentang. Jadi maknanya sini kan, anak-anak kita akan bawa semua kan untuk melihat semua benda ni, semua benda apa yang berlaku yang telah terkena kepada umat-umat terdahulu ni, bahawa bila mereka ni menentang nabi-nabi, mereka mendustakan agama, inilah yang akan terkena kepada mereka. Wa kanu, Allah Ta'ala kata ashadda minhum quwwah, mereka ni lebih kuat lagi. Artinya siapa lebih kuat? Umat-umat terdahulu sebelum daripada kaum Quraisy. Maknanya mereka ni lebih hebat lagi, lebih hebat dari orang Firaun, lebih hebat daripada mereka. Namrud lebih hebat daripada mereka. Sebab itulah di Mekah tak ada apa-apa yang besar lah kita katakan tak tapi banyak benda-benda yang ajaib di dunia ni ada di negeri-negeri yang telah dihancurkan. Sama ada ianya di Mesir ke, sama ada ianya di Babylon ke, sama ada di Athens ke, sama ada di Greek ke, dan macam-macam lagi. Itu semua tu adalah kaum-kaum yang telah menentang rasul-rasul mereka. Seterusnya Allah Ta'ala kata, jadi wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'. Maknanya kan, Allah SWT ni tak boleh dilemahkan. Siapa? Dia rasa baca dia nak lawan Allah ni, dia nak boleh melawan Allah, boleh mendahului Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak mungkin kan. Tak mungkin kan. Dalam ayat yang lain kita sebutkan bimu'jizina, mereka tak mungkin untuk melemahkan Allah. Dari ajaz al-ajaz ni maknanya lemah Kemudian Allah kata fis samawati wala fil ardi, tak ada benda pun yang boleh melemahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innahu kana aliman qadira. Allah Ta'ala ni maha kuasa. Allah Ta'ala tahu kan apa planning kita ke, apa planning manusia ke, apa planning orang kafir ke, apa usaha mereka nak menentang Islam ke dan sebagainya. Semua tu Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Jadi setakat itu sajalah untuk pagi ni. Kita berjumpa lagi insya-Allah di esok hari di lain tempat pula di Bandar Seri Begawan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.